Okey, Assalamualaikum. Ustaz Sempoi, Ustaz Luqman. Okey. Sekarang dah masuk episod yang ketiga. Okey, tentang episod yang kedua yang lepas, okey, ada satu masalah juga ataupun satu soalan. Kalau orang tu murtad, kalau orang tu murtad, contohlah, dia murtad pada tahun umur dia 35 tahun. Lepas tu 35, 36, 37, 38 dia masuk Islam balik. Kalau dia dah masuk Islam balik, dia kena qada solat yang dia tinggalkan tu masa murtad. Sebab apa? Sebab dia masih sihat, dia masih mampu lagi. Jikalau contohnya kalau seseorang tu naudzubillah dia murtad pada tahun 65 tahun dah. 65, 66, 67, kemudian 68 dia masuk Islam balik. Bila dia masuk Islam balik, tiba-tiba dia lumpuh ataupun dia sakit. Tiba-tiba dia sakit. Sekali macam mana tu? So kita nak buat ataupun orang tu nak buat qada. Di sini tentang qada tu ada beza pendapat lah daripada ulama ataupun khilaf. Kalau dia mampu qada. Kalau dia jika tak mampu, ada yang mengatakan just taubat nasuha je lah. InsyaAllah amalan dia akan diterima lah kalau dia betul-betul yakin dan konsisten. Okey, sekarang saya nak masuk tentang syarat-syarat sah solat. Okey, kenapa adanya syarat-syarat sah solat? Sebab apa? Agar ibadahnya menjadi sempurna. Kalau tak sah, tak sempurna lah, kan? Okey, jika salah satu daripada syarat sah solat tak ada dalam syarat tu, maka solat tu tak sah. Okey, iaitu syarat-syaratnya ada 5. Yang pertama, suci daripada hadas dan najis. Dan yang kedua, menutup aurat. Dan yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Dan yang keempat, yakin telah masuk waktu. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Okey, suci daripada hadas dan najis, iaitu mesti ada sebelum seseorang tu solat, ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar, serta suci daripada najis pada pakaian dan badan. Bermakna seseorang tu nak kena settle dia punya hadas kecil dan juga hadas besar. Begitu juga dalam pakaian, pakaian dan pakaian baju dan seluar lah. Okey, iaitu dalil yang mensyaratkan suci daripada hadas dan najis ialah daripada Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Okey, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, iaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Okey, yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Okey, dan juga ada di dalam hadis Nabi yang berbunyi la yaqbalullahu solatan bi ghairi tahur. Okey, yang maksudnya Allah tidak menerima solat dengan tidak bersuci. Okey, ada beberapa dalil yang mensyaratkan suci badan, pakaian dan tempat daripada najis ketika hendak solat lah. Iaitu penyucian dari segi badan, dalam hadis Nabi yang berbunyi fa idza aqbalat al haidatu fada'i solata wa idza adbarat faghsili anka ad-dama was-salli. Okey, yang maksudnya apabila kamu didatangi haid,
maka kamu hendaklah meninggalkan solat. Apabila darah haid berhenti dari keluar, maka kamu hendaklah mandi dan mendirikan solat. Riwayat Muslim. Okey, dan juga dalil yang menunjukkan penyucian pada pakaian. Dalam surah Al-Mudaththir ayat keempat, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa thiyabaka fatahhir. Yang maksudnya, dan pakaianmu bersihkanlah. Okey. Dan juga dalil yang menunjukkan tempat yang kita nak solat tu mesti suci, iaitu daripada hadis Nabi yang mengatakan subu alaihi zunuban mimma, yang maksudnya kamu jiruskan di atasnya setimba air, iaitu riwayat Bukhari dan juga Muslim. Okey, najis ni dia terbagi kepada dua bahagian. Okey, yang pertama najis yang dimaafkan dan yang kedua tidak dimaafkan. So yang pertama, najis yang tidak dimaafkan wajib dijauhkan dari badan dan tempat. Oleh itu, kalau baju seseorang tu terkena najis dan diketahui tempat dia, kita tahu tempat dia, ataupun kita memang tahu memang kita kena najis tu, maka wajib dibasuh baju yang terkena najis tu. Okey, dan najis yang dimaafkan pula ialah najis yang sedikit, seperti istinja dengan batu, ataupun tak perasan percikkan air di tengah jalan, yang dipercayai najis. Kita tak tahu benda tu yang mercik tu najis ke ataupun tak. Ia dimaafkan sebab apa? Kerana susah kita nak kawal ataupun kita nak jaga. Okey, sekian saja daripada saya, Ustaz Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.